Ingat tak sayang, saya pandang ni. Kalau saya nak tengok kamera lah, pandang sini. Jangan pandang sini. Tengok ke sendiri. Cantik je. Pandang sini. Ish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel DR1 Share. Okay, kali ni aku nak buat special sikit. Bukan aku seorang saja yang cakap. Aku nak two-way conversation dengan Linda Rodi channel. Wow. Okay, untuk kali ni, topik kali ni aku nak bahaskan berkenaan dengan growth hormone ataupun tumbesaran hormon. So, korang enjoy lah. Jom. Itulah bahana buncit. Oh, sebelumnya tak pernah buncit kan? Sekarang dah buncit kan susah. Nak bernafas susah. Pakai baju susah. Dan macam nak susah. Tamu-tamu duduk kan. Muka beli biru kalau pakai ketat tu. Sekarang ni kita merasa sama-sama buncit lah. Ingat tak sayang, saya pandang ni. Kalau saya nak tengok kamera lah, pandang sini. Jangan pandang sini. Tengok ke sendiri. Cantik je. Pandang sini. Ish. Sebelum ni kita nak pergi klinik gigi. Yes. Tu duk tengok phone tu. Abang mana tahu jalan. Tunjuk sekejap. Tak adalah, saya tengah baca pasal growth hormone. Growth hormone? Hormon tu tentang apa? Baca tapi tak baca habis pun. Betul ni tahu pasal growth hormone. Saya kalau habis explain tidur kan. Ni dah terbaca pasal artikel ni. Tak tahu juga growth hormone tu apa. Dah boleh tanya-tanya. Okay. So growth hormone ni dia adalah hormon tumbesaran. Dia macam kalau kita nak membesar, kita perlukan hormon ni. Okey, hormon ni selalunya dihasilkan dalam otak kita. Kawasan ni kita panggil sebagai pituitary. Dalam pituitary glands dalam kepala otak kita ni yang akan hasilkan hormon ni, growth hormone. So apa yang dia buat? Selalunya okey, kalau kita tengok secara fiziologi segala muscle otot kita yang preserve daripada loss. Growth hormone ni lah main peranan. So segala fat burning, kalau orang nak kurus, kalau orang nak ramping cepat kan, growth hormone ni juga yang buat, sebab dia adalah fat burning hormones. Lepas tu kalau kita punya muscle ada terkoyak, sel-sel kita dah rosak, growth hormone ni juga main peranan untuk repair. Dan lepas tu kalau orang nak rasa macam nak nampak macam muda, kalau orang tu nak nampak muda kan, kita panggil rejuvenate. So growth hormone ni juga memainkan peranan penting dalam meremajakan kulit-kulit kita. So growth hormone ni banyak benda-benda yang baik yang dia buat. Kita punya tulang kita kan, kalau macam budak-budak dulu kan, dia pun membesar cepat compare dengan kita dah makin rendah. Sebab apa? Sebab growth hormone ni. Growth hormone ni yang akan memanjangkan tulang budak-budak. Memanjangkan tulang budak-budak, sebab tu dia cepat tinggi. Kita panggil sebagai epiphyseal plate. Epiphyseal plate ni dalam satu struktur tulang kita ada satu kawasan kita panggil sebagai growth plate. Growth plate ni yang akan makin memanjang. Bila makin memanjang, sebab tu tulang kita makin panjang. Sebab itulah budak-budak cepat tinggi. Tapi selalunya kalau budak-budak lelaki, dia punya growth plate tu dah stop waktu umur 15 ke 17 tahun. Maknanya waktu baliak lah. Kalau perempuan dalam 13 ke 15 tahun lebih kurang, macam tu. Pasal maksudnya kalau macam perempuan dengan lelaki kan ada stop, waktu stop dia kan, dia dah tak tinggi dah tak panjang lah tulang semua benda tu. So maksudnya bila dah besar, hormon tu tak ada lah. Dia sebenarnya kita kena tahu growth hormone ni bukan macam hormon lain-lain yang mana dia dihasilkan secara berterusan. Growth hormone ni dia dihasilkan bila perlu dan secara pulsatile. Pulsatile ni maksudnya bila ada stimulate dihasilkan. Kalau ada stimulate dihasilkan. Macam tu. Bila budak-budak waktu baby dengan waktu baliak adalah antara point yang mana growth hormone paling banyak dihasilkan. Sebab waktu tu dia tengah membesar. Tapi bila kita yang dah macam meningkat dewasa, adulthood kan, lepas umur 30, growth hormone makin kurang. Tapi ada cara dia untuk kita tingkatkan balik. Sebab macam abang cakap dulu, Tuhan dijadikan semua cantik-cantik dah.
Tuhan tak akan jadikan benda tu secara berlebihan, melainkan kita yang kita kena stimulit di benda tu. Kalau kita nak jadi besar, badan tough, kita stimulit lah hormon. Kalau kita nak jadi cantik, kita stimulit hormon yang bagi cantik. Macam tu. So kalau dah kurang, macam nak bagi naik dia? Ada cara dia lah. Dia ada cara dia. Okay, first kita kena tengok pemakanan dia. Pemakanan tu penting. Growth hormone ni dia sensitif kepada gula. Kalau orang yang ada kecil manis, kalau orang tu suka makan gula ringkas ataupun simple karbo kan, simple carbohydrate. Contoh macam roti putih, nasi putih, benda-benda bergoreng, benda-benda instant, benda ni yang menaikkan paras gula dalam darah tinggi, spike. Kalau gula dalam darah terlalu tinggi, dia akan merencatkan hormon growth hormone ni. So growth hormone akan kurang kalau orang yang ada diabetes, orang gula tinggi. Dan yang kedua, kalau orang tu macam dalam keadaan stres, kalau terlalu stres dengan kerja, stres dengan relationship, stres kena marah dengan bos ke apa, sebab stres dia hasilkan hormon kortisol. Okay, hormon kortisol ni dia macam berlawanan dengan hormon growth hormone kita ni. Kortisol naik, growth hormone akan turun. Sebab tu kalau orang yang stres, kita akan nampak dia kusut masai. Sebab tu kalau orang tu stres, kita nampak dia punya fizikal dia macam seolah-olah tua daripada umur yang dia sekarang tu. Contoh umur dia baru 12 tahun, dia rajin stres, tengok-tengok muka macam umur 27. Sebab dia makin tua sebelum usia. Lepas tu nombor 3, kalau orang tu contoh tengok budak-budak. Pasal apa budak-budak waktu baby dia cepat membesar? Sebab dia rajin tidur. Baby selalu tidur 20 jam. Kita ni meningkat tua, kita cuma tidur 8 jam setiap hari. Baby 20 jam setiap hari. So tidur juga akan stimulate growth hormone secara tidak langsung. Dan lepas tu ada kajian mengatakan kalau kita rajin berpuasa, intermittent fasting diet ke, kita puasa 7, kita puasa sunat ke, kita puasa bulan Ramadan ke apa kan, puasa juga akan stimulit penghasilan growth hormone juga. Sebab tu lah kebaikan puasa ni. Bukan orang kata okey hang puasa, hang punya muscle semua rosak, muscle hang kendor, lepas tu density kurang. Tak, sebenarnya kalau kita puasa tak ganggu langsung kita punya protein. Bila kita puasa ni, dia cuma ganggu first, dia ganggu carbohydrate store kat dalam badan kita. Lepas tu yang kedua, dia tengok kita punya fat dulu. Dia hancurkan carbohydrate dulu, dan lepas tu dia guna fat. Protein dia tak akan kacau langsung. Sebab tu lah growth hormone dia membantu dalam preserve protein density dalam kita punya otot. Dia pelihara kita punya muscle kita. So selain tu, kalau kita contoh macam kita ambil suplemen arginin orang panggil. Arginin ni adalah suplemen amino acid yang diperlukan untuk kita boost kita punya growth hormone. Selain arginin, kita boleh guna vitamin B3 ataupun kita panggil sebagai biotin. Biotin ni pun diperlukan untuk boostkan kita punya growth hormone untuk makin meningkat. So bila growth hormone makin meningkat, so semua kebaikan yang abang cakap tadi mesti akan dapat, insya-Allah. Macam tu. So maksudnya abang cakap yang kalau orang cepat stres, so dia nampak tu kan. So saya muda ni, saya tak stres lah. Alamak. Cantik ke? Cantik ke? Biasa je kot. Orang selalu panggil saya 18. Saya ingat umur 18, 19. Jauh bis. Rasanya orang yang panggil tu semua rabun rasanya. Terus pakai spek. Terus dia kata, awak ada cucu kot. Tapi betul lah abang ramai orang cakap muka abang memang muda. Orang kata baby face, handsome dah tu. Kacak bergaya, full package. Orang kata abang ni level Zuhari face lah lebih kurang. Sakit abang. No, anak kita pun setuju ya baby. Sebab dia tak setuju lah, dia tendang. So aku harap korang faham lah dengan apa yang dibahaskan tadi. Dan kita jumpa untuk next video. Okay,
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dah settle semua kita punya perbahasan sewaktu driving. So, biasalah kan jalan raya kita kan rata, terlalu rata. Sebab itulah macam gegar-gegar macam ke bumi. Rindu. Maafkan. So, maaflah, sorry lah nah. Sepatutnya for holder kita orang pun agak macam dah loose sikit. So, kualiti dia agak kurang sikit, minta maaf. Agak senang korang faham sepanjang kita orang punya bebelan itu. Okay? Kalau korang suka, korang just drop korang punya komen dekat bawah. Korang suka cara ni. Kalau korang tak suka, korang suka cara yang sebelum-sebelum ni, just bagi tahu je aku boleh improve. Okay? So, terima kasih banyak-banyak kerana sudi tonton sampai habis video ni, dan aku harap yang memberi manfaat kat korang. So, sehingga kita berjumpa lagi untuk next topik, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa visit channel Linda Rodi. Pandai promote. Bye bye.